Dan tanpa buang masa, mungkin saya akan perkenalkan kita punya speaker pertama pada malam ni. Beliau merupakan apa kata daripada pihak Bursa Malaysia Derivatives, dan beliau macam-macam lah pengalaman sebelum beliau join Bursa Malaysia Derivatives ni. Beliau kerja dengan bank, beliau kerja dengan broker, beliau kerja dengan apa semua tu. So orang kata memang beliau memang kata memang power juga dalam bidang ni. So orang kata bukan kaleng-kaleng lah, bukan calon-calon orang. Iaitu kita ada Stephanie Lim. Okay, ada tak Stephanie Lim kat situ? Apa khabar Stephanie? Hai, Hai Stephanie. Okay, so kita dah berkenalan dengan Stephanie. So orang kata memang beliau daripada Bursa Malaysia Derivatives, dan orang kata beliau daripada pihak Bursa Malaysia. So mungkin saya boleh pass the floor to you Stephanie. Are you okay? Please proceed Stephanie, dipersilakan. hai semua. Terima kasih kerana meluangkan masa Anda untuk hadir di sesi webinar hari ini. Saya akan bermula dengan pengenalan kepada kontrak niaga hadapan emas yang telah dipertingkatkan. Okay. Pertama sekali, apakah kontrak FGLD yang telah dipertingkatkan ini? Ia merupakan kontrak kuantum pertama oleh BMD di mana ia merupakan satu kontrak niaga hadapan emas yang dinominasi dalam USD dan diselesaikan dalam ringgit Malaysia dengan pengganda tetap sebanyak 40. Okey, mari kita lihat gambaran ringkas latar belakang mengenai kontrak FGLD ini. Sebagai kontrak hadapan logam berharga yang pertama di Malaysia, FGLD mula didagangkan di Bursa Malaysia pada 7 Oktober 2013. Kontrak ini telah digantung pada 24 Mac 2021 untuk menjalani pengubahan spesifikasi kontrak. Kontrak FGLD yang telah diubah sesuai ini akan dilancarkan semula pada hari Isnin, 19 September 2022. Tujuan pengubahsuan ini adalah untuk mengambil peluang untuk meningkatkan daya tarikan FGLD untuk pelabur dan memperkenalkan pengganda tetap untuk penyelesaian akhir, dan pada masa yang sama kita ingin memperkenalkan sesi dagangan T+1 untuk FGLD. So, mari kita lihat perubahan utama yang telah dibuat untuk kontrak FGLD ini. Untuk pertama, kontrak yang dipertingkatkan ini akan mempunyai berganda kontrak sebanyak 40 untuk setiap unit kontrak. So, yang kedua, saiz kontrak dia akan ditukar daripada 100 gram kepada satu kontrak unit bersamaan dengan harga rujukan setiap ounce troy, darab pengganda kontrak 40 lah. So, harga yang akan dirujuk dalam USD setiap troy ounce dan bukannya ringgit Malaysia setiap gram, supaya ia selaras dengan convention global di mana emas didagangkan dalam USD. Bagi waktu dagangan pula, sesi pagi masih bermula dari 9 pagi hingga 12.30 tengah hari. Sesi petang akan dipendekkan dari 2.30 petang hingga 5.30 petang. Sekarang dia akan terdapat satu tambahan sesi dagangan malam, sesi T+1 yang akan dibuka dari 9 pagi hingga 11.30 malam dari Isnin hingga hari Khamis saja untuk T+1 session ini. Ini sebab emas didagangkan secara aktif semasa sesi dagangan US dan London. Oleh itu, kami rasa waktu dagangan malam ini akan membolehkan peniaga mengakses pasaran aktif pada waktu tersebut. So, turun harga naik minimum untuk FGLD kini ialah 10 sen USD bagi setiap kontrak unit. Jadi dengan setiap pergerakan tick pada USD 10 sen ini, pengganda tetap 40 bermakna nilai setiap pergerakan tick adalah bersamaan dengan RM4 Malaysia. Had tegangan spekulatif dikurangkan dari 25,000 kepada 20,000 kontrak. Untuk had harga harian ialah 10%, 10% tambah lagi 10% untuk memasukkan had harga dagangan untuk T+1 session ini. Dan perubahan terakhir ialah nilai penyelesaian akhir. Dia akan mesti berdasarkan harga emas LBME AM pada hari dagangan akhir. Dia akan dibundarkan atas kepada nilai 0.1 terdekat yang akan menjadi harga rujukan untuk tujuan pengiraan nilai penyelesaian akhir.
walaupun kita masih bergantung pada harga yang diterbitkan oleh LBMA, pengganda ini menghapuskan keperluan untuk pelarasan kadar pertukaran asing. Okey, berikutan adalah ringkasan spesifikasi kontrak FGLD. Selain perubahan utama yang saya nyatakan tadi, kadar penyelesaian, kontrak bulan dan hari dagangan akhir akan kekal sama seperti dulu. Anda boleh rujuk laman web Bursa Malaysia atau rujuk kepada broker niaga hadapan anda untuk spesifikasi kontrak penuh. Okey, mari sekarang kita tengok macam mana kita nak kira untung dan rugi untuk dagangan ada. Okey, katakan senario ini. Apabila harga emas dijangka meningkat, katakan anda membeli satu lot FGLD pada harga 1740.1 dan kemudiannya anda menjual dan menutup position anda pada harga 1750.5. Bagaimana anda nak mengira keuntungan anda? Anda mengambil harga jualan, tolak harga belian dan didarab dengan 40 yang merupakan kontrak pengganda kontrak ini. So anda ambil 1750.5 tolak 1740.1 dan darab 40 yang akan memberi anda keuntungan sebanyak RM416. Okey. Kaedah pengiraan yang sama boleh digunakan pada dagangan menurun. Apabila harga emas dijangka turun, katakan anda jual satu lot pada 1760.5 dan lepas tu anda tutup posisi anda pada 1750.0. Untuk pengiraan keuntungan, anda ambil harga jualan sebanyak 1760.5 tolak harga belian anda 1750 dan darab 40 yang akan memberikan anda keuntungan sebanyak RM420. So keseluruhan untung dan rugi tidak dipengaruhi oleh kadar pertukaran USD dan MYR. Sepanjang transaksi dana keseluruhan dari dagangan kepada penjelasan, pelanggan domestik tidak perlu menukar MYR kepada USD sama sekali. So sekarang kita tengok penyelesaian. Bagaimana kita nak kira harga penyelesaian akhir dan nilai penyelesaian akhir. Sebelum ini, kita akan mendapatkan harga LBMA Gold AM Fix. Lepas tu kita perlu menukarkan mata wang dan menukarkan unit ukuran dari gram kepada ounce, troy ounce untuk mendapatkan nilai ini. Kini, kita hanya memerlukan harga LBMA Gold AM Fix dan pengganda kontrak 40. So sebagai contoh di sini, harga tetap AM emas London berada pada 1711.95. Untuk harga penyelesaian akhir, anda perlu memundarkannya kepada 0.1 terdekat, iaitu USD 1712. Dan untuk nilai penyelesaian akhir, ambil harga penyelesaian akhir 1712, anda darab gandaan 40 yang akan bagi anda nilai bersamaan dengan 68,480. Okey, dari sini katakan anda nak kira untung. Katakan anda ada posisi dekat 1696.9 kat sini kan. So anda ambil 1712 tolak 1696.9 darab 40 yang akan bagi anda keuntungan sebanyak RM604. Okey. Pelabur berpotensi FGLD. Antara pelabur berpotensi untuk FGLD kontrak adalah syarikat jongkong emas, pelabur komoditi dan pelabur retail. Kontrak FGLD yang telah dipertingkatkan akan membolehkan pelabur Malaysia berdagang tanpa perlu bimbang tentang naik turun dalam kadar mata wang asing kerana pelarasan kadar pertukaran asing yang perlu dilakukan, kerana tiada pelarasan kadar pertukaran asing yang perlu dilakukan dengan adanya pengganda ini untuk kontrak FGLD ini. So, untuk initial margin bermula dari 19 September
Kadar inisial margin untuk kontrak FGLD adalah RM1,700. Spread untuk bulan spot adalah RM200 sepasang dan spread untuk bulan belakang adalah RM150 sepasang. Itu saja untuk sesi pengenalan kontrak emas dari saya. Terima kasih banyak lagi sekali kepada Miss Stephanie di atas pencerahan tu. So sekarang kita beralih arah pula kepada kita punya speaker yang kedua, iaitu Dr. Arif. Apa khabar Dr. Arif? Assalamualaikum. Assalamualaikum. So Dr. Arif ni saya selalu dengar pasal dia daripada kawan-kawan saya yang dalam bidang futures, dan ni first time lah saya bergandingan, dan first time juga saya kata bersiaran secara langsung dengan beliau. So beliau kalau ikutkan baru lagi kan Dok dalam arena dalam futures ni. So memang beliau juga kata memang seorang doktor perubatan. So jangan main-main So memang daripada kata memang ada medical background apa semua. So recently beliau jadi remiser dan beliau diangkat sebagai speaker. So memang kata memang seorang yang berpengalaman, dan insya-Allah kita akan berkongsi lebih mendalam lagi. So kalau tadi kita ada Stephanie daripada Bursa Malaysia Derivatives, sekarang kita dengar pula daripada Dr. Arif. Orang kata daripada yang kata memang in the industry, yang memang kata memang kalau ikutkan memang rajin trade dan juga rajin mengajar anak-anak murid dia, orang kata klien-klien beliau. So tanpa buang masa, saya perkenalkan Dr. Arif. Dipersilakan. Baik, okey. So, saya rasa terima kasih kepada host yang pada malam ini. Terima kasih kepada Tuan Eza Ezami untuk host webinar kita pada malam ini. Terima kasih kepada Stephanie untuk menerangkan tentang kontrak, spesifikasi kontrak niaga hadapan emas ni. Okey. So sebenarnya bila kita dengar penerangan daripada Stephanie, daripada representative daripada Bursa Malaysia Derivative kita, Stephanie, kadang-kadang mungkin kita akan dengar macam agak teknikal. Ada kontrak multiplier, pengganda lah, yesterday settlement price dan sekian-sekian, harga penyelesaian akhir. Tapi apa yang kita semua audience yang ada kat dalam ni, apa yang kita boleh dapat ialah sebenarnya kita kena faham dulu apa benda sebenarnya kontrak niaga hadapan emas. Okey, sebab biasanya kita dengar macam FCPO. F tu apa? Okey, jadi bila kita bercakap tentang FGLD, GLD tu kita tahulah apa benda kan, gold kan. F tu apa? Okey, jadi kita akan tengok slowly daripada sikit-sikit, tapi of course yang bahagian tentang derivatif dan apa benda tu kita akan try to go cepat sikit lah supaya kita boleh masuk kepada main topik pada malam ini. Okey. Alright. So apa benda sebenarnya yang futures atau F gold ataupun kontrak niaga hadapan, dan kenapa kenapa investors ataupun seperti retailers macam kita ni, retailers macam kita kena trade ataupun mungkin ada timbul keperluan untuk trade FGLD ni sendiri. Okey, jadi kalau kita tahu sebenarnya derivatif ni dihasilkan daripada dulu lagi, bertahun-tahun, puluh-puluh tahun daripada dulu. Okey, apa guna dia? Derivatif ni adalah untuk melindung risiko. Okey, sebagai, kalau dalam bahasa Inggeris ni kita pakai sebagai hedging, sebagai hedge. Dan FGLD ni dia jatuh di pada mana? Dia jatuh di bawah derivatif komoditi. Kita ada derivatif equity dan kewangan. Very briefly kita akan go through dekat sini lah. Jadi of course kita ada FCPO, kita ada FEPO, yang baru dilancarkan pada tahun lepas. Ada juga yang baru nak lancar, yang kita akan tengok sekarang ni ialah FGLD. Saya rasa of course lah, memang tak ramai yang akan dengar, yang pernah dengar pasal FGLD ni sendiri. Saya rasa Tuan Eza macam mana? Pernah dengar ke pasal FGLD ni? Tak pernah. Yang tahu FCPO je. So sebab kita biasa dengar pasal FCPO, futures FCPO, futures FEPO, especially ni antara dua yang syariah ya. Jadi bila kita dengar pasal FGLD ni, apa benda? So benda yang paling penting sekali, sebab benda ni saya kena terangkan especially kepada retailers macam kita, apa keperluan kita nak trade FGLD. Futures ni macam saya cerita, dia adalah untuk melindung risiko. Bila harga naik ataupun bila harga turun, kita kena tahu apa aset, underlying asset dia, aset pendasar dia. Jadi kalau macam contohnya sekarang ni FGLD, aset pendasar dia ialah emas. Kalau FCPO, aset pendasar dia ialah CPO, sawit. Kalau kita tengok dalam, saya akan cuba banyak persamaankan dengan FCPO, sebab saya rasa FCPO, bila bercakap tentang FCPO, ramai orang boleh relate lah, especially traders kat FCPO. Jadi saya akan cuba
buat persamaan untuk membantu kefahaman FGLD ni. Jadi contohnya bila orang nak trade FCPO, okay, kita melihat kepada market players, macam syarikat bila kita tengok masuk COVID, okay, bila masuknya COVID, lepas tu kita akan expect akan ada banyak labor shortage, tak cukup orang nak bekerja dekat estate, apa berlaku dengan harga sawit? Sawit akan naik. Siapa yang akan rugi daripada sawit akan naik? Of course lah orang syarikat-syarikat yang memerlukan sawit. Okay? Jadi, strategi untuk dia melindung daripada risiko kalau harga sawit ni naik. Okay? Jadi, apa dia buat ialah, dia long dekat futures. Okay? Long dekat FCPO. Faham tak? Alright? Similarly juga, kalau korang ada yang trade dekat FCPO pada bulan Jun yang dia turun daripada 6,000 sekarang dah sampai 3,000 ticks. Siapa yang akan terasa penurunan harga yang banyak adalah of course syarikat-syarikat yang memproses minyak-minyak sawit. Okey? Jadi macam mana dia nak melindung risiko, apa strategi diorang untuk mengurangkan losses. Okey? Kerugian yang berlaku kalau sawit tu turun. Apa dia buat ialah dia short pada FCPO. Dia sell. Okey? Sebab bila kita short pada FCPO, harga turun, dia dapat untung. Okey, tengok dekat gold. Bila kita melihat kepada gold, sekarang ni kalau tadi kita bercakap pasal FCPO sawit tu, dia lebih kepada syarikat-syarikat dan sekian-sekian. Okey, bila bercakap tentang gold, emas ni available kepada semua orang. Okey? Kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang sebelah kita, semuanya boleh membeli emas. In fact, kalau kita tengok dekat Facebook ke apa, ada yang melabur dalam emas, sama ada emas fizikal, okey, mungkin ada yang emas yang, dan banyak lagi lah, okey. Siapa yang ada membeli emas? Ada ke tidak dekat berapa orang yang ada kat sini? Okey, siapa yang ada kat sini, siapa yang membeli emas? Siapa yang tolong jawabkan, Dok. Kalau ikutkan, kalau ni apa orang kata wanita-wanita lah kan. Yes. Wanita, barang apa yang beli barang kemas apa tu dia orang memang kata kalau ada duit lebih je yang beli emas lah senang cerita. Betul. Okey, jadi bila kita jadi macam tu kan. Okey, sekarang ni sebab emas ni adalah dia available kepada semua orang. Especially macam kalau kita tanya-tanya kepada wanita, mesti dia akan membeli barang kemas lah apa semua kan. Jadi bila dia dengar emas tengah murah, apa nak buat? Confirm lah beli. Okey. Emas tengah tinggi, emas tengah turun ni, apa nak buat? Dia tak nak beli, dia tunggu dulu. Okey, maybe nak tunggu pada harga diskaun. Sama juga dia punya situasi macam sawit tadi. Okey, sekarang ni contohnya, kita tahu emas yang, kalau contohnya kita beli satu jongkong emas, maybe 1 kg kan, atau maybe kita beli 1 gram emas, okey? Kita beli 1 gram emas masa tu pada bulan Mac tahun ni, okey? Dan kalau korang tengok pada chart, the start daripada bulan Mac sampai sekarang, harga naik ke turun? Emas naik ke turun? Ada kat sini? Emas naik ke turun? Daripada kita ambil pada bulan 3 sampai sekarang. Kena buka chat tu. Siapa yang rajin buka chat atau siapa yang monitor hari-hari boleh komen. Ada yang kata turun, ada yang naik. Mana satu ni? Okay, kita ambil yang pada short term dulu. Short term. Sebab kalau kita tengok yang long term tu, memang kita nampak emas naik lah. Okay? Emas naik daripada, kalau kita tengok daripada 2020 lah. Lepas tu dia ada form a very pattern yang familiar. Tapi nanti kita akan tengok kita akan tengok later on dalam presentation saya. Okay? Tuan Aiman dia cakap emas turun sejak daripada Mac 2022 tahun ni. Okey, kalau orang yang membeli emas pada Mac 2022, emas turun, tengok harga emas tu, kita mungkin tengok dekat harga emas.my ke apa kan, tengok harga turun daripada 300 turun 200.5, 200.5 turun 220, 220 turun 200. Perlu ke tidak perlu? Okey, risau. Dia tengok, ni emas ni nak turun ni. Lepas tu tengok pula ada terbaca-baca, emas ni diorang cakap dia akan turun lagi. Takkan sampai balik 2,000 lah dia tengok akan turun lagi. Apa yang korang akan rasa bila nampak benda macam tu? Korang dah beli satu benda untuk melabur, nak invest. Tapi bila tengok chart makin turun. Kita risau. Okey?
Jadi, similarly apa yang berlaku dekat CPO, apa yang korang boleh buat untuk kurangkan kerugian yang berlaku? Itulah dipanggil sebagai hedging kita Tuan M. Alhamdulillah, tu dia. Faham pun. Sudah faham konsep dia. Tuan M, dia cakap apa? Short. Okey, jadi itulah sebenarnya bila kita bercakap tentang futures gold, okey, FGLD, futures gold, kontrak niaga hadapan emas. Okey, jadi itulah cara untuk kita melindung risiko. Contohnya saya sebagai pelabur emas pada bulan Mac, tengok price makin junam, lepas tu risau dan tengok dengar baca pasal fundamental analysis dan sekian-sekian, dong cakap harga akan turun. Apa kita boleh buat untuk kurangkan losses? Short pada FGLD. Okey, simple ke terlalu teknikal? Okey, jadi itu sedikit sebanyak yang saya nak ceritakan apa keperluan FGLD ni kepada kita. Okey, sebab kadang-kadang bila cakap ada satu kontrak baru diperkenalkan di BMD, tapi kita tak tahu apa nak buat, apa function dia sebenarnya, apa fungsi FGLD ni sebenarnya. Okey, alright. So seterusnya ialah berdagang emas tanpa emas. Okey, of course lah, sebab FGLD ni, jadi kontrak niaga hadapan emas ni, dia macam saya cerita, okey, digunakan untuk pelabur emas untuk kawal risiko naik dan turun harga emas semasa. Okey, jadi penyelesaian kontrak FGLD ni dia adalah penyelesaian tunai, cash settlement. Okey, dan dia tak ada penyerahan emas fizikal pada hujung kontrak. Maknanya macam contohnya korang dah melabur dalam emas fizikal, maybe beli barang kemas ke apa sekian-sekian kan. Lepas tu short dekat FGLD sebab nampak chart makin turun. Okey, tapi di penghujung kontrak korang takkan dapat apa-apa emas fizikal kat hujung tu. Maknanya korang cuma akan dapat dia punya duit sajalah, cash settlement. Okey, di penghujung kontrak korang akan dapat the difference daripada harga dan sekian-sekian, duit daripada difference harga yang tersebut. Okey, alright, so far clear? Okey, ni yang saya nak ceritakan tadi lah. Okey, jadi masa kita tengok pada bulan Mac dia naik kejap. Okey, okey, betul-betul. Ni masa Mac dia naik sekejap. Okey, ni chart gold futures, yang chart reference yang saya akan guna pada malam ini adalah chart daripada Chicago Mercantile Exchange, iaitu gold futures. Okey, antara futures yang banyak didagangkan di seluruh dunia selain daripada crude oil dan sekian-sekian. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, contohnya orang yang membeli dekat sini, maybe dia terdengar emas nak naik bila nampak kan. Lepas tu apa yang berlaku pada investors, akan mungkin ada rasa FOMO. Okey, bila dah berlaku rasa FOMO dengan semua orang membeli emas, lepas tu tiba-tiba beli masa Mac dah sampai 2000, dia turun sampai 1006. Lepas tu pening ni apa ni, cakap emas nak naik sekarang dah turun. Okey, jadi itulah macam saya cerita tadi. Okey, macam mana nak melindung risiko. Orang yang membeli, orang yang ada akses kepada FGLD, apa dia buat untuk, apa yang dia boleh buat untuk mengurangkan kerugian, dia short dekat sini. Okey, alright. So, okey, dan yang kita tengok daripada ni lah, daripada March itu. Okey, daripada March, lepas tu dia turun all the way sampai ke bawah. Alright, tapi pada bahagian lebih kepada teknikal tu nanti kita akan tengok di penghujung nantilah. Okey, alright. So biasanya saya rasa yang lebih related kepada semua orang ni, kepada public, especially masyarakat Malaysia lah. Sebab kenapa dia beli emas, biasanya dia akan tengok dekat pada harga emas per gram. Okey, contohnya maybe ada yang refer dekat harga emas .my ke, maybe ada melihat pada public gold ke dan sekian-sekian kan. Nanti dia akan ada bagi tahu berapa harga emas pada hari ini dan sekian-sekian lah. Okey, dan kita akan nampak harga emas dia adalah dalam ringgit. Okey, contohnya daripada sini kita tengok RM248.77. Okey, FGLD korang kena ingat dia bukan macam kontrak lama. Dia dia punya currency dia ialah USD per troy ounce. Okey, jadi kita kena faham macam mana nak dapatkan harga 248 ni kepada yang USD. Sebab kita kena faham yang kontrak FGLD ni bukan didagangkan dalam ringgit. Kalau ringgit kita akan nampak lah 248 lah, 250, 220 dan sekian, dan bergerak dalam chart.
Tapi yang bergerak dalam chart nanti, FGLD kontrak baru kita, dia bergerak dalam USD per troy ounce. Okey, jadi 1 troy ounce bersamaan dengan berapa ringgit? Berapa gram? 1 troy ounce bersamaan dengan berapa berapa gram? Okey. Tadi nak buka Google apa kan? Okey. Okey, tapi saya bagi very quick answer lah. Okey, 1 troy ounce tu bersamaan dengan, okey, betul. Puan Fatin ke Cik Fatin Fasha dia cakap 30 gram. Okey, almost macam tu lah 30 ataupun 31 gram, okey. Jadi kita ambil yang paling mudah lah 30 gram. Jadi macam mana nak dapatkan, sebab kalau kita tengok dekat harga emas yang dekat sini ialah 200, kita bundarkan pada 250. Okey, kalau kita tengok chart contohnya kejap kita buka satu chart. Kita tengok yang gold futures Kalau kita tengok gold futures dekat sini, boleh nampak skrin saya? Dia tulis apa dekat sini? 1694. Saya rasa mostly yang biasa yang melihat sifu-sifu yang ada dekat apa tu yang emas ni pun mungkin dia akan menceritakan daripada perspektif daripada USD juga sebenarnya Okey. So macam mana nak dapatkan ialah 248 ni darab dengan 30. Darab dengan 30, lepas tu bahagi dengan USD. Okey. Contohnya dekat sini kita akan cuba, okey, siapa yang ada kalkulator ke maybe phone ke, kita akan cuba dapatkan harga yang macam ni. Okey. Supaya korang boleh relate sebab sebab saya tahu ramai pelabur emas yang membeli emas semua ni dia biasanya akan tengok dekat harga ringgit. Okey. So 248 darab dengan 30, lepas tu bahagi dengan harga USD kepada ringgit. Sekarang 1 USD bersamaan dengan berapa ringgit? Oi, makin sedih tengok ringgit. 4.5. 4.5. Astagfirullah. Saya rasa dah naik dah 4.52 kalau saya tak silap. Makin sedih lah. Astagfirullahalazim. Sedih kita tengok apa yang berlaku dengan ringgit kita Jadi okey, macam mana saya ajar tadi? 248 darab dengan 30. Okey, untuk dapatkan dalam troy ounce, lepas tu kita bagi dengan 4.5 lebih kurang 4.5 dan kita akan dapat harga yang lebih kurang 16917 something. Betul tak? Ada yang dapat? Pengiraan? Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi faham biasa orang dekat Malaysia ni dia tak tengok apa tu, dia akan tengok dekat public gold berapa harga emas yang terbaru. Okey, jadi macam itulah cara nanti bila nak melihat kepada ni Alright. So seterusnya ialah satu persoalan yang kita nanti-nantikan. Sebab biasa kita dengar kontrak yang sebab kita especially yang pada Muslims especially yang pada Muslims, kita nak trade, kita nak berdagang, nak mendapatkan rezeki daripada sesebuah instrumen, daripada sebuah instrumen, kita nak sumber tu mestilah syariah, okey, mestilah halal, betul. Sebab daripada maybe kalau kita berjaya dapat keuntungan daripada pelaburan kita nak bagi kepada siapa? Kita nak bagi kepada keluarga kita nak bagi pada ibu bapa kita nak bagi balik kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita dan kepada komuniti kita. Okey, jadi kalau kita ambil sumber tu daripada sumber yang salah, berkat ke tidak? Tahulah jawapan dia Okey, jadi kita melihat, jadi kita nak tengok sebenarnya FGLD ni patuh syariah ataupun tidak. Okey. Jadi pada masa sekarang, Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security ataupun Syariah Advisory Council Security Commission pada masa ini belum keluarkan apa-apa official statement atau penerangan secara rasmi tentang status syariah bagi FGLD. Okey, yang terbaru yang terbaru. Okey, tapi sebagai Muslims, okey, sebagai orang Islam, kalau kita tengok pada kontrak ni sendiri pun kita dah tahu dah sebenarnya dah tak syariah. Kenapa? Sebab emas juga adalah terdiri daripada barang ribawi. Okey, daripada yang perlu didagangkan mengikut weight and measurement. Okey, apa contoh barang ribawi yang korang tahu? Nanti kita akan tengoklah apa. Okey. Saya ingat ada 7 lah, ada gandum lah, ada emas lah, perak lah, apa semua tu. Okey, alright. So saya ada gambar. Okey. Kita ada emas, ada kurma, ada gandum, ada perak, garam dan juga jawab. Jawab ni apa Wheat ke? Astaghfirullahalazim. Saya guna ni Okey, nanti kena tengok. Saya tak pasti apa benda jawab ni.
Okay, alright. So saya ambil satu petikan tentang hadis, petikan hadis untuk brief explanation kenapa emas yang terdiri pada barang ribawi ini menjadikan dia satu kontrak yang tidak syariah kepada Muslims. Okay, Barli, betul. Tuan M, terima kasih. Alright. So dari Ubadah bin Syamid radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika emas dibata dengan emas, perak dengan perak, gandum halus dengan gandum halus, gandum syair dengan gandum syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka takarannya harus sama dan harus tunai. Jika benda yang dipertukarkan berbeza, maka takarannya sesuai yang kalian inginkan asalkan tunai. Okey, jadi perdagangan emas ni dia mestilah ada, kita panggil sebagai weight and measurement lah. Okey, dia mesti telus. Okey, dan kita nampak dia mesti sama. Okey. Jadi bila melihat kepada FGLD ni, kalau kita tengok of course lah kita dah memang tak boleh lah, sebab dia punya asset dia juga adalah daripada penyiasan secara tunai. Dia tak ada asas kepada emas tu sendiri. Okey. Alright, jadi dan juga di penghujung settlement kontraknya juga ialah penyelesaian tunai lah. Okay. Alright. So apa-apa pun maybe kita boleh tunggulah daripada of course lah, saya expect memang dia tak akan jadi syariah lah. Tapi mungkinlah ada berlaku apa-apa perubahan ke apa-apa kan, nanti insya-Allah akan diumumkan lah sekiranya tiba-tiba FGLD ni jadi syariah. Okey. Kalau FGLD ni syariah, ada yang nak trade tak? Ada yang nak trade tak kat sini? Kalau lah. Kalau. Okey, kalau nak cerita kalau kan. Okey, tapi untuk pada masa sekarang dia bukan syariah lah Alright. Ada Tuan Arif ada. Okey, alhamdulillah. Tapi tak boleh lah Okey. So kita akan tengok apa sebenarnya pelaburan emas yang syariah yang ada di bursa. Okey, kita ada Trade Plus Syariah Gold Tracker. Siapa pernah dengar? Ni adalah di bawah dia under ETF ETF oleh tak silap Affin Huang Asset Investment. Okey. Jadi ETF ni kita tahu dia ada stocks, okey, ada bonds, ada commodity. Jadi ni adalah ETF commodity, okey. Jadi kalau nak tengok boleh tengok dekat ni lah dia punya website. Okey, korang search je Trade Plus Syariah Gold Tracker. Okey. Jadi ini adalah salah satu alternatif bagi Muslims yang nak trade, yang nak melabur dalam emas yang syariah yang ada di bursa, iaitu panggil sebagai Trade Plus Syariah Gold Tracker. Dan kedua ialah Digital Gold Dinar yang akan diperkenalkan oleh Bursa Malaysia. Tapi belum keluar lagi, belum diperkenalkan lagi. Dia akan diperkenalkan, okey. Jadi saya pun teringin nak tahu apa benda sebenarnya Digital Gold Dinar. Jadi saya pun belum ada apa-apa info. Nanti kita nantikan pengumuman dan maklumat lanjut daripada Bursa Malaysia lah. Okey. Alright. Jadi apa lagi pelaburan emas yang syariah? Beli physical gold lah. Jadi yang bagi kaum wanita boleh sambung lah membeli barang-barang kemas sebab FGLD tak accessible kepada kita, okey, especially pada Muslims. Okey, so kita akan melihat apa sebenarnya yang mempengaruhi naik dan turun harga emas tu sendiri. Okey, dia ada banyak, okey, tapi saya akan cuba simplifykan kepada 5, okey, sebab malam ni kalau nak cerita panjang-panjang, yang banyak-banyak semua tu nanti tak habis pula, tak sempat nak masuk bahagian technical analysis. Okey, so yang pertama ialah kita tengok pada ketidaktentuan ekonomi dan juga krisis global. Kedua ialah inflasi, kadar faedah, supply and demand, okey, dan juga nilai mata wang USD. Sebab kita kena ingat kontrak emas tu sendiri dia diagangkan dalam USD, okey, di USD denominated punya komoditi, okey. Jadi bila dia menggunakan currency daripada USD, jadi naik dan turun USD tu akan memberi impact kepada harga emas tu sendiri. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, kita tengok pada harga emas yang ada dekat sini, dia akhirnya berjaya mencapai threshold pada 2000. Okey, pertama kali bila?
pada Januari 6, 2020. Bermula daripada ini, rally untuk naik daripada situ. Okay. Yang berjaya push harga melepasi daripada all time high yang sebelum tu pada 2011. Harga yang paling tinggi pernah sampai sebelum tu masa 2011. Dan berjaya hit pada around Julai pada 2020 lah. Okay. So kita akan melihat pertama dulu sebab kita kena faham apa yang sebenarnya yang membuatkan harga emas ni melonjak meroket sampailah ke 2000. Okay, apa faktor dia? Okay, maybe ada orang cakap maybe ada yang analyze daripada Elliott wave ke, emas akan sampai ada sekian-sekian. Tapi kita kena tahu what is the pushing driving factor kepada harga emas ni sendiri. Okay. So kalau kita tengok ni diambil daripada World Gold Council website. Itu satu website yang dia akan tunjuk semua data-data yang ada berkenaan dengan gold. Jadi korang boleh tengoklah nanti. Boleh Google supaya korang boleh tengok segala report-report lah, segala data-data untuk korang baca sendiri. Okay? Jadi kita akan melihat kepada supply and demand dulu. Okay? Jadi kalau kita melihat kepada supply, okay, supply emas ni, okay, dia daripada tahun ke tahun dia tak banyak perubahan. Okay? Supply dekat emas ni dia tak affect harga macam kita tengok pada komoditi-komoditi lain. Okay? Sebab emas ni kalau kita tengok stok dan circulating emas yang berada di dalam dunia ni dia basically lebih kurang sama je. Okay? Dia tak bergerak banyak. Alright? So, kalau kita tengok emas ni dia tak sensitif macam komoditi yang lain. Okay? Macam kalau contoh kita ambil yang paling dekat lah, okay, FCPO. Masa April hari tu, hujung April tu dia bagi tahu Indonesia dia ban FCPO. Dia ban FCPO, apa jadi dekat FCPO? FCPO meroket to the moon. Okay? Jadi bila supply kurang, apa jadi dengan demand? Okay, bila supply turun, okay, supply hilang, supply banyak kena cut setengah, daripada 100% dia cut setengah sebab dia ban FCPO kepada market. Apa berlaku kepada price? Price melonjak. Okay, itu adalah efek yang kita belajar pada ekonomi, supply and demand, apa yang berlaku kalau supply naik, apa yang berlaku kalau supply turun, apa yang berlaku pada demand naik dan turun. Okay, so gold, apa yang lebih lebih sensitif ialah pada bahagian demand. Okey, jadi kalau kita tengok apa demand kepada gold ni, sebagai contohnya barang-barang kemas. Okey. Teknologi ada juga investment daripada gold. Central bank, okey, siapa pemegang central bank yang terbesar di dunia sekarang? Ada yang tahu tak? Saya rasa memang daripada tahun-tahun decades before this pun memang kita pemegang gold reserve yang terbesar ialah orang yang sama jugalah. Okey. Nanti kita akan tengok chart siapa yang pemegang emas yang terbesar. Okey. So, kalau kita tengok apa yang memberi kesan kepada harga emas tu sendiri ialah kalau ada peningkatan pembelian demand kepada barang kemas, okey, teknologi, investment dan juga central bank. Okay, kita akan tengok kepada bahagian barang kemas. Okey. Kalau kita tengok daripada barang kemas towards pada 2020 dia makin berkurangan, dan lepas daripada tu berlaku peningkatan pembelian ataupun permintaan kepada barang kemas. Okey. Of course nanti kita akan tengok kenapa juga pada tahun 2020 dan sampai sekarang kenapa ada tiba-tiba sudden peningkatan naik yang secara mendadak kepada harga emas. Okey. Alright, so siapa pemegang emas yang terbesar di dunia? Okay, gold reserve, reserve emas di dunia. Okay, yang paling besar kita tengok sebenarnya ialah US, okay, Amerika, okay, 66%. Seterusnya ialah Germany, Italy, France, Rusia dan China, okay, Switzerland, Japan, India dan sekian-sekian. Okay, so apa yang bila kita nak melihat pada data ni kan, saya interested nak tahu ialah siapa yang dulu berbanding pada 10 tahun yang lepas dan 10 tahun yang sekarang, okey, apa perbezaan kepada pemegang-pemegang emas ni? Ada negara yang mula mengumpul ataupun tidak? Okey, jadi kita tengok
Daripada semua yang ada kat sini, ini adalah pada 2021. Jadi, bila kita melihat sebenarnya daripada data ni ada dekat World Gold Council untuk kita tengok. Saya ambil daripada 2010, 2015 dan 2021. Kita nampak ada peningkatan penyimpanan emas. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, bar ni adalah of course yang US lah. Okey, dia maintain sama je lebih kurang. Okey, maintain sama. Tapi ada dua negara yang mula stocking up. Okey, mula nak menyimpan emas. Dari kalau kita tengok, Rusia mula untuk menyimpan emas. Okey, daripada 10 tahun yang lalu. Kita tengok pula kepada alamak. Okey, seterusnya sekejap saya akan buka kepada alright. Okey. Kita akan tengok satu lagi, ialah siapa lagi yang mula untuk menyimpan penyimpan kedua yang makin menambah sekarang ni ialah China. Okey, jadi ada dua negara sekarang ni yang sudah mula untuk menyimpan emas. Kenapa? Okey, of course kalau kita nak tahu apa the real intention dorang menyimpan emas ni, kita kena tanya directly kepada tuan badan yang inilah. Tapi of course the main speculation kenapa orang-orang ni menyimpan emas adalah sebab kita tengok emas ni adalah sebagai dia tak nak sebagai satu alternatif untuk maintain dia punya store of wealth. Okey, maknanya dia punya apa kita panggil wealth ni sebagai apa maknanya dia nak menyimpan assets lain daripada currency. Okey, sebab kita tahu bila kita melihat pada paper currency ni, currency kertas ni, duit-duit ni, dia adalah lebih kepada dia very volatile. Okey, naik dan turun. Macam kalau kita tengok dekat ringgit tu sendiri pun sekarang dah jadi macam mana? Dah jatuh ke bawah dah. Okey. Jadi apa cara untuk negara-negara yang ada di dunia ni, macam mana dia nak menyimpan satu aset yang kalis inflasi dan sekian-sekian, okey, dia memilih pada gold, okey, emas. Alright, seterusnya ialah kita akan melihat kepada kadar inflasi dan juga kadar faedah. Alright. Okey, apa kaitan kadar inflasi dan juga kadar faedah ni? Kalau kita tengok yang sini ialah ini adalah kadar apa tu nama tu? Ni interest rate lah, okey, ni adalah interest rate. Dan apa yang kita melihat kat sini ialah bila interest rate naik, apa akan jadi kepada harga emas? Korang kena ingat dalam segi, sebab kita sebagai pelabur, kita nak menyimpan aset kita pada satu yang memberi pulangan. Okey, ataupun sama ada memberi pulangan ataupun kita nak melindung aset kita daripada kerugian. Okey, so cara nak faham benda ni ialah untuk cara nak faham tanpa going terlalu teknikal benda ni. Bila naik interest, harga emas akan turun. Bila turun interest, harga emas akan naik. Kita kena ingat, emas ni kalau kita simpan, kita panggil sebagai non-interest bearing asset. Okey, kalau kita simpan tu kita tak ada tak dapat apa-apa interest, apa faedah dan sekian-sekian. Okey. Jadi central banks dan sekian-sekian, bila dia nampak interest rate naik, apa dia akan buat ialah dia akan pindahkan daripada simpanan daripada gold, dia akan masuk kepada benda-benda yang berkaitan dengan yang akan dapat benefit daripada kadar faedah yang menaik. Okey. Kalau interest rate turun, dia orang tak dapat apa pulangan, dan untuk protectkan kerugian, dia pergi ke mana? Emas. Okay, as simple as that. Okay, dan kalau kita tengok dekat sini 2008, lepas tu interest rate turun. Okay, interest rate turun, apa berlaku dengan emas dekat sini? Dia naik. Okay, alright. So similarly masa dekat sini 2020 interest rate turun very sharp down ke bawah kat sini. Okay, apa berlaku dengan emas? Makin dia akan berpindah, protect dia punya pelaburan dan sekian-sekian, pergi ke mana? Pergi ke emas. Okay. So, kalau kita nak tengok sebenarnya dia adalah sebagai alternatif. Okay? Macam saya cerita, bila kita nak melabur, kita nak aset kita ni, kita ada dua sahaja kita punya objektif. Sama ada nak dapat pulangan ataupun nak protect daripada kerugian. Alright? Okay, clear? Okay, seterusnya ialah
Inflation rate. Okey, saya rasa saya tersilap lah sebenarnya. Okey. Okey, right, betul. Sekejap, mana inflation rate saya ni? Okey, tak apa. Saya rasa nanti kita akan tengok dekat chart terus lah. Okey, seterusnya ialah kalau kita tengok macam ni, daripada kita kalau kita baca dekat apa tu news-news yang ada, okey, mungkin bila orang kata harga emas susut menunggu data inflasi dan sekian-sekian. Okey, dan juga kalau interest rate dan sekian-sekian. Okey. So, macam mana pula dengan interest rate? Dengan inflation. Okey, to put it simply untuk kita faham ada kita akan biasa dengar yang emas ni dia dipanggil sebagai a safe haven. Okey. Kenapa? Macam saya bagi tahu, dalam setiap aset yang kita ada ni kita nak melindung daripada kerugian ataupun mendapat keuntungan. Okey. Bila berlaku inflasi dan tinggi inflasi, bila inflasi naik, apa yang berlaku ialah orang akan pergi kepada bila inflasi makin meninggi, okey, bila inflasi makin meninggi, kat mana kita nak simpan aset yang lebih reliable dan lebih yang tak terdedah kepada risiko volatility dan perubahan harga? Kat mana? Of course lah, mesti akan ada, kita akan selalu dengar emas sebagai safe haven. Kat mana dia menyimpan, dia akan mula menyimpan pada emas. Okey, jadi bila inflasi naik, harga emas pun, apa akan berlaku pada harga emas? Akan Naik jugalah. okey, naik jugalah. Okey. Sebab kenapa? Sebab kalau kita tengok memang sebab bila ada orang bila orang nak protect dia punya aset, dia pergi mana? Pergi ke emas. Bila orang ramai nak protect aset masing-masing, okey, dia apa yang berlaku ialah bila ramai orang membeli emas, harga pun naturally akan naik. Okey. Simple as that. Okey, jadi faham tentang interest rate dan inflasi, data inflasi ni, inflation rate ni. Sebab kadang-kadang ni bila benda ni akan dengar terlalu teknikal, lepas tu rasa macam dia kalau interest rate naik, inflation rate naik ni apa jadi dah sekian-sekian, lepas tu terus dia abaikan benda ni. Okey, sebab kadang-kadang boleh jadi terlalu teknikal. Okey, jadi mudah je sebenarnya. Alright. Okey, seterusnya ialah kita akan melihat kepada nilai mata wang USD dan juga emas. Okey, macam saya cerita, kontrak USD ialah kontrak gold ni, FGLD ni diragangkan dalam USD. Okey. Jadi apa yang berlaku ialah kalau kita tengok sekalipun apa yang berlaku kalau harga US dollar makin meningkat, okey, especially sekarang bila USD makin tinggi, USD makin tinggi, USD makin tinggi, ringgit of course lah makin lemah kan. Apa yang berlaku pada harga emas? Okey, sebab kita kena tahu yang USD ni adalah mata wang untuk membeli emas. Okey, dalam ni Okey, jadi kalau harganya tinggi, macam mana kita nak beli emas tu? Okey, maknanya bila USD makin tinggi, kita kena pakai lagi banyak duit. Okey, kita kena pakai lagi banyak duit untuk membeli emas. Okey, jadi apa yang berlaku ialah kalau USD naik, emas turun. Jadi kalau kita tengok kat sini yang short term punya yang kita ambil, yang saya ambil dekat sini adalah daripada daily punya chart. Okey. Atasnya adalah USD dan bawah ni adalah gold futures punya price Okey, jadi kita tengok kat sini USD mula menaik, apa berlaku pada gold? Gold turun. Gold jenam. USD turun, apa berlaku pada USD turun, apa berlaku pada harga emas? Dia naik. Okey, nampak macam mana? Dia berkadar songsang. Okey. Okey, dia berkadar songsang. USD naik, emas turun. USD turun, emas naik. Kenapa? Sebab kalau USD turun, emas murah. Lebih kurang macam itulah USD turun, emas murah. Okey. USD naik, emas jadi mahal. Okey. Jadi bila mahal, susahlah nak membeli. Kalau murah, senang nak membeli. Okey. Simple je. Alright. So ini adalah kalau kita tengok seasonality dalam membeli emas ni sendiri daripada 2010 sampailah sekarang. Okey, kita tengok macam mana naik dan turun harga, okey, percentage naik dan turun harga, dan demand dan supply kepada emas tu sendiri. Kalau kita tengok dekat sini, towards
end of the year, di penghujung tahun kita tengok ada makin dia lebih kepada bearish, lebih kepada apa tu, lebih kepada makin kurang yang interest untuk membeli lah. Okey, tapi bermula pada awal tahun, okey, Januari pergi ke February pergi ke March ni, okey, Januari dan February ni kita akan tengok the seasonality pada harga emas tu sendiri, okey, kepada demand kepada emas tu dia meningkat, okey, pada awal tahun. Okey, dan benda ni mungkin akan mungkin sebenarnya dia coincide dengan pembelian, kenapa awal tahun ni banyak orang nak membeli. Okey, emas. Dan kita tengok dekat sini memang banyak apa tu, bila banyak orang membeli bila banyak orang nak membeli, apa berjadi pada harga naiklah. Okey. So kalau kita tengok maybe dekat awal-awal tahun ni sebenarnya apa yang probably yang coincide dengan apa yang berlaku ialah harga negeri-negeri sebagai contohnya China dan India, okey, dan dekat dengan apa nama dia, tahun baru Cina. Okey, jadi bila tahun baru Cina ada a lot of festive, okey. Festive pada awal tahun, okey, ada banyak pesta-pesta dan sekian-sekian perayaan, okey. Demand kepada contohnya barang kemas, okey. Macam kita tengok tadi lah, demand jewellery apa ni, okey, demand kepada barang kemas adalah antara faktor-faktor yang kita nampak kenapa awal-awal tahun ni banyak cantik je, positif je data-data dia. Okey, banyak positif je data-data dia. Okey. Alright. So, seterusnya ialah ketidaktentuan ekonomi dan juga krisis global. Benda ni dia punya fakta dia lebih kurang sama macam kita tengok apa yang berlaku pada inflation lah. Sebab kita kena ingat setiap aset kita ada dua sahaja objektif, sama ada nak dapat keuntungan ataupun nak protect daripada kerugian. So apa krisis global yang kita tahu? Okay, sebagai contohnya kita nampak sebagai perang Rusia dan Ukraine yang paling terbaru sekali pada bulan March. Okay, kalau kita tengok dekat harga apa tu, kita tengok kepada harga emas tu sendiri, apa yang berlaku masa tercetusnya perang. Okay, tengok apa yang berlaku pada emas. Dia berang bila? Dia berang masa start mula pada bulan March dan dia mula mencapai, tak adalah mencapai apa tu, resolution, tapi dia makin kurang sikit lah. Tapi of course daripada awal-awal ni adalah banyak di-influence kan, okay, di-influence dipengaruhi daripada perang Rusia dan Ukraine, okay. Dan apa yang berlaku ialah macam saya cerita adalah untuk melindung daripada bila berlaku krisis global ataupun ketidaktentuan ekonomi, apa yang berlaku ialah kita akan shift aset kita kepada something yang lebih yang kurang exposure kepada something yang volatile, okay, iaitu emas, okay. Alright. So seterusnya ialah kita akan tengok apa tu, macam mana apa nama dia, hubung kait antara emas dan juga saham. Okay, especially kita tengok dekat stock market, dekat pasaran saham. Of course kita akan tengok dari dekat pasaran saham dekat bursa lah. Kita akan tengok kepada yang dekat bahagian US punya, okay, dekat Dow Jones punya. Alright, so hubung kait antara emas dan juga pasaran saham ni adalah bila, okay, kita macam saya cerita, korang kena ingat benda simple je macam saya cerita tadi. Setiap pelabur dia nak aset dia sama ada dapat untung ataupun protect daripada kerugian. Bila investors dekat pasaran saham nampak pasaran saham jatuh, diorang akan pindahkan aset pergi ke mana? Ke safe haven lah. Itulah dia, kepada safe haven. Okay, simple je. Okay. Jadi kat mana dia nak pindahkan daripada emas, daripada stok kan? Tengok stok makin turun, Dow Jones makin menjunam, dia pun risau. Pegang stok dekat satu ni, tiba-tiba portfolio semua dah merah, semua dah turun 50% semua apa kan. Jadi untuk protectkan dia daripada kerugian, dia nak pindah aset dia pergi ke mana? Pergi kepada emas. Okay, as simple as that. Jadi bila market crash berlaku, kita akan expect investors akan mula pindah aset dia pergi ke something yang lebih selamat, okay, iaitu emas. Alright, okay, seterusnya ialah technical analysis of gold. Okay, so saya harap, sebab saya rasa yang especially yang Muslim saya, kalau saya cerita panjang-panjang tadi pun
Lepas tu dia bukan beli nak trade gold kan. Alah, mak cerita pada tu nanti nak habis tu apa saya dapat je daripada ni. Okay, maybe lah boleh dapat faham sedikit sebanyak tentang emas. Okay. Bagi orang yang datang pada malam ni nak belajar, nak dapat something yang dia boleh guna. Jadi objektif saya lah orang yang maybe tak dapat trade pada gold, pada FGLD, apa yang dia boleh dapat pada malam ni adalah saya akan cerita sedikit banyak tentang technical analysis. Of course nak cerita panjang-panjang tentang technical analysis ni memang akan ambil masa lah. Okay? Tapi kita akan tengok briefly supaya korang datang malam ni dapat something supaya korang boleh belajar dan apply pada market yang syariah, iaitu FCPO. Okay, so back to basics, very important. Prinsip utama dalam technical analysis, okay, dia kalau tengok pada Dawes theory, okay, lebih kurang macam teori technical analysis, tenets of technical analysis ada 3, okay, ada of course ada banyak lagi tapi 3 ni adalah yang paling penting lah, okay. Market discounts everything, price moves in trends dan juga price action is repetitive, okay. Simple. Kita akan tengok sekejap lagi macam mana nak apply 3 benda ni. Pertama sekali ialah market discounts everything ialah kita kena faham yang setiap info fundamental yang kita tengok tadi, okay, yang paling mudah lah sekali kita tengok macam mana chart react kepada kepada berlakunya perang Rusia dan Ukraine, okay. Market dia dah naik dulu. Okay, bila dengar rumours Rusia dan Ukraine nak bergaduh ni, market dah react dulu. Okay, dia dah react dulu, dia naik sampai at the height of the tension, dia peak sampailah kepada 2000. Okay, market dia dah ambil dulu sebelum keluarnya news tu sendiri, market price tu dah, price is the leading indicator kepada semua fundamental data yang ada. Okay, kedua ialah okay, daripada pertama tu maknanya take pointnya ialah kita jangan tunggu kepada news nak keluar barulah kita nak long semua tu. Okay, jangan macam tu. Okay, kalau in fact kalau ada yang trade saham, kita akan biasa dengar buy on rumors, sell on news. Okay, sebab tu kita kena masuk awal. Okay, kita kena detect the beginning of a trend. Jadi kita kena ingat price moves in trends and counter trends dan price action is repetitive. Ni adalah lebih kepada technical. So apa 5 benda asas kepada analisa technical? Sama ada korang trade gold ke, trade crude oil ke, trade FCPO ke, trade apa sekalipun, saham ke, trade crypto ke, 5 benda penting ni adalah yang saya selalu tengok klien saya sendiri. Of course, tapi alhamdulillah lah sebab bila jadi yang kepada klien saya ada akses kepada kelas dan sekian-sekian, okay. Tapi biasanya orang akan ignore 5 benda penting ni, okay. Candlestick, support and resistance, market structure, trend line dan juga chart pattern. 5 benda asas yang korang jangan abaikan. Kenapa? Sebab 5 benda ni semua traders yang trade on the same chart akan nampak benda yang sama, okay. Sebab tu sebenarnya apa fokus bila korang nak melabur, nak trade sebenarnya bukan nak mencari teknik holy grail. Okay, biasa kita dengar teknik holy grail sekian-sekian ni boleh dapat 90% winning rate dan sekian-sekian. Benda tu benda yang paling penting sebenarnya bukan nak mencari teknik holy grail tapi fokus kepada 5 benda asas. Okay, jadi kita faham kepada candlestick apa yang berlaku sebenarnya. Okay, jadi kita kena faham dulu apa tekanan membeli dan juga tekanan menjual dalam setiap candle. Okay, saya akan go through very briefly lah. Okay, so dalam setiap candle yang kita tengok, okay, sama ada dia bullish candle ataupun doji, okay, kita akan melihat apa yang berlaku setiap candle ni, apa yang dominate, sama ada apa yang menang, okey, siapa yang menang, sama ada yang membeli ataupun menjual. Okey. Jadi kalau dia bullish, kalau kita nampak hijau, kenapa dia hijau? Sebab ada ramai yang membeli. Okey. Kenapa dia merah? Sebab ada orang yang menjual. Okey. Kenapa dia jadi doji? Okey, jangan ingat macam bila kita dengar doji ni reversal. Kita kena faham kenapa doji ni reversal. Okey, sebab bila dia dah naik dan turun sampai pada paras yang sama, bermakna buying pressure dan selling pressure tu dia dah level. Okey, dah bersama. Okey, maknanya kalau dia dah turun selling pressure, tiba-tiba keluar satu doji, bermakna selling pressure tu dah melemah. Okey, bersamaan dengan buying pressure. Apa yang kita akan expect lepas tu?
possible reversal. Simple. Okay? Sebab tu sebab tu bila korang nak trade, korang jangan Google candlestick pattern, lepas tu print lah, tampal dekat bilik ke apa kan. Apa tu, dengan harapan nak jadi full time trader, dia simpan print satu poster candlestick. Lepas tu hafal lah, doji ni dia akan naik, dia akan reverse. Kalau harami ni dia akan sekian-sekian. Bukan macam tu. Korang jangan sekadar hafal nama. Korang kena faham apa yang berlaku di sebalik candlestick. Kenapa? Okey, contohnya macam ni. Okey. Kenapa bila kita nampak macam ni, contohnya kalau market turun, tiba-tiba dia bagi market tu sajikan dengan satu candle macam ni. Kita dah tahu dah, kalau harga open dekat sini, dia turun, tapi dia push balik ke atas, siapa yang menang? Buyer. Okay? Ada lagi kat sini. Okay. Alright. So, saya rasa mungkin ada orang yang juga dengar pasal lagu Marubozu lah, apa sekian-sekian kan. Okay, jadi kita kena faham kenapa berlakunya bila nampak Marubozu merah ataupun hijau. Okay, bila kita nampak Marubozu hijau, kita tahu ada lot of buying dalam at that one point of time. Okay, bila ada a lot of buying, ada banyak yang membeli, the next candle kita akan expect apa? Of course akan tarik lebih ramai orang untuk pergi masuk position untuk membeli. Similarly untuk kalau nampak position menjual dekat sini. Okay? Dan ini adalah yang terbalik kepada yang kita tengok tadi lah. Okay? Tapi nanti kita akan tengok kepada chart lah. Kepada tengok chart. Okay, seterusnya adalah support and resistance. Okay? Support and resistance kita akan tengok 8 karakteristik sifat-sifat kepada zone support dan resistance. Okey, ni saya ambil daripada Naked Forex punya book. Okey, buku Naked Forex. Okey, apa yang diberitahu ialah benda ni korang kena simpan especially yang trade dekat LCPO ataupun dekat mana-mana sekalipun lah Support ni kita bukan hanya panggil sebagai satu price point yang fix dia, kita macam contohnya kalau saya tengok tadi, saya tunjuk tadi okey, dia adalah satu range. Okey, satu range of harga di mana adanya support dan juga adanya resistance. Okey, zone ni lagi lama ada kat situ, okey, dia lagi strong. Okey, bila kita nampak dekat chart tu, bila banyak rebound dan retest dekat satu level yang sama, kita tahu bagi banyak ada retrace dan rebound dekat satu level yang sama, kita tahu zone tu adalah satu zone yang kuat. Okey, zone tu juga mestilah dekat mana price reverse. Okey, naik dia rebound, kalau daripada atas turun sampai ke level yang support, dia akan rebound. Kalau daripada bawah sampai pada level tersebut, dia akan berlaku apa? Retrace. Okey? Dan zone ni semua orang akan nampak. Okey? Dan korang tak perlu nak kena adjust berkali-kali. Okey? Itu adalah tentang support dan juga resistance. Saya harap mungkin kalau ada yang nak screenshot ke, boleh screenshot lah Okey? Sebab saya rasa benda ni adalah very important. Okey? Especially yang nak faham tentang apa gunanya support dan resistance tu. Okey, seterusnya ialah market structure, high low dalam uptrend. Okey, high low, dan seterusnya sambung lagi high dan high low. Maknanya high itu adalah tinggi yang lebih tinggi. Okey, tinggi yang lebih rendah untuk high low. Similarly kepada downtrend, kalau dia break turun ke bawah, dipanggil sebagai rendah yang lebih rendah, ataupun bila dia rebound, okey, naik ke atas, dipanggil sebagai rendah yang lebih tinggi. Okey, jadi kita ada 3 fasa, downtrend, uptrend dan juga sideways. Okey, so ni pula adalah satu chart pattern. Screenshot, siapa yang nak screenshot, okey, supaya benda ni korang boleh dapat manfaat sedikit sebanyak, sebab nanti kejap lagi kita akan tengok chart terus. Okey. Alright, ada macam-macam. Of course ada rising wedge lah, head and shoulder, double top, tapi pada saya sebenarnya ada beberapa saja yang korang kena fokus. Head and shoulder, top, okey, top ataupun bottom, sama ada 2 kali naik daripada atas, 2 kali daripada dekat bawah, dan juga triangle ataupun sama ada rectangle. Lebih kurang je sebenarnya dia yang sebenarnya yang penting daripada wedge lah, triangle, rectangle ni sebenarnya, ataupun pennant,
price makin ketat. Okay, kita panggil sebagai bergerak, price bergerak dalam very tight punya range. Okay, range makin kecil, makin kecil, makin kecil. Okay, alright. Alright, so samalah benda yang berlaku pada FCPO. Kita tengok tadi berlaku double top, kemudian the break support dekat mana? 56000. Very clear support dekat sini. Sampai dekat sini dia reverse, sampai dekat sini dia reverse, sampai dekat sini dia break support terus junam. Okay, so seterusnya ialah kita akan melihat kepada trend line. Okay, trend line ni as simple as bila break trend line, market berada pada downtrend, turun, break trend line, apa yang berlaku? Dia akan break dan bertukar trend. Okay, as simple as that. Dan dekat sini kita tengok daripada trend line yang sama sampai dekat sini dia reverse, sampai dekat sini dia reverse. Okay, sampai dekat sini akhirnya dia tak reverse tapi dia break trend line. As simple as breaking trend line. Boleh ke tidak untuk kita masuk long? Boleh. Simple. Benda ni juga kita nampak benda yang sama juga sebenarnya. Ni goal ni goal. Okay, ni goal. Benda yang sama juga kita tengok dekat FCPO. Benda yang sama juga kita tengok dekat mana? Dekat saham. Dekat kripto pun sama. Even dekat, kalau korang tengok dekat Bitcoin, okay, very apa nama dia? Semua instrumen-instrumen yang volatile, yang banyak volumes, yang liquid, kita akan nampak benda-benda macam ni akan very dia akan react well to the technical analysis lah. Okay. Kalau kita tak ada 5 benda tu, kalau mata kita ni hanya train untuk melihat kepada mencari cikgu yang mengajar teknik Holy Grail dan sekian-sekian kan. Bila dibagi chart macam ni, boleh baca ke tidak? Okay. Orang yang jenis mata nak mencari duit cepat ni duit cepat, nak cari teknik yang ni buy dekat sini confirm untung macam tu ataupun maybe yang buy dengan buy call ke sell call ke. Tak boleh macam tu Kita kena jadi a smart investor, okay? Jangan jadi investor trader yang menunggu signal ke, nak tunggu member kita suruh bagi masuk short ke masuk long. Kita sendiri kena analyse. Dan orang yang baru mula trade dalam apa-apa instrumen sekalipun, dia tak tahu macam mana nak trade. Dia tak tahu apa nak tengok dekat chart ni. Kalau saya sajikan chart macam ni, dia akan dia nak short ke nak long ni? Nak buy kat mana? Nak sell kat mana? Apa benda kat mana level-level yang kuatnya? Okay, jadi dia macam tu. Okay. Korang sebab tu saya simplifykan untuk korang faham macam mana nak chart reading kepada 5 benda. Apa dia? Pertama ialah candlestick. Kedua, ada kat sini. Kedua ialah support and resistance. Ketiga, market structure. Keempat, chart pattern. Kelima, trend lines dan juga channels. Okay. Tuan Reza Izami dah tulis Tuan Reza dah tulis dekat dalam chat market structure, lepas tu chart pattern dan juga trend lines. Okay. So, as simple as this. Kalau saya bagi chart macam ni, kalau korang nampak chart macam ni, korang nak ambil short ataupun long. Pukul apa dia ni? Astagfirullahaladzim. Cepat. Ada kat sini. Nak ambil long sebab apa? Selling pressure dah ni. Kita tak nampak kat mana. Okay, sebab sekarang ni ialah kita disajikan dengan satu batang 5 minit. Okay, M5 yang besar macam ni. Adakah kita dah nampak selling pressure dah mula weakening? Tak ada. Okay, tak ada apa-apa signals. Ada apa tu? Okay, so kalau kita tengok dekat chat ruangan chat rumah yang cakap short Tuan Azhar, Tuan Razi. Okay, so kalau kita tengok, kita faham daripada candlestick punya kita bedah candlestick tu sendiri. Market daripada pukul 12 naik sampailah nak dekat 8 jam, tiba-tiba 5 minit dia bagi macam tu, turun macam tu, kita dah tahu apa dominating pressure dekat situ? Sell. Apa yang akan berlaku seterusnya ialah itulah dia. Of course akan ada pullback bila ni lah. Tapi kita akan naturally akan expect bila berlakunya very strong selling pressure. Naturally ni kita akan tahu buying dah mula melemah. Okay. Jadi
saya harap pada bahagian teknikal ni korang dapat sedikit sebanyak tentang apa yang korang boleh dapat lah daripada malam ni. Walaupun tak boleh trade FGLD, semoga ilmu dapat, especially pada bahagian technical analysis ni, korang boleh gunakan pada komoditi yang under Bursa Malaysia yang syariah seperti SCPO.